Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum bersama dengan Tahfiz Al-Quran Darul Tuba, dan bersama dengan saya adalah jurucakapnya Tahfiz Al-Quran Darul Tuba, iaitu Da'i Izhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Da'i? Alhamdulillah. InsyaAllah. Topik sihat, Alhamdulillah makin sihatlah. Dunia jaminan akhirat, itu topik kita. Kalau tengok tadi berkenaan sumbangan kepada anak-anak tahfiz, dulu saya teringat menghafal Quran dulu dapat nasi campur pun syukur sangat. Kalau dapat sumbangan, dapat begini kompleks, Allahu Akbar. Banyaknya doa kita untuk orang yang menderma itu, insya-Allah. Jadi sebagai permulaan topik kita dunia jaminan akhirat hari ini, ibu bapa di luar sana semua, mak ayah semua banyak yang kejar dunia sekarang ni. Tetapi mereka tak dapat memanfaatkan dunia itu betul-betul sampai menjadikan dunia ini jaminan kepada akhirat. Mungkin Ustaz boleh bantu kita macam mana nak menjadikan dunia sebagai jaminan untuk akhirat, Ustaz Da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan penonton, terima kasih kepada Naufal. Baik, cerita tentang dunia ini adalah jaminan akhirat. Nak cerita pada kita bahawa kalau kita nak kejar akhirat ni, takat mana kita boleh menikmati ke dunia yang kita nak kejar ni 60 tahun, 70 tahun. Jarang-jarang orang boleh hidup sampai 200 tahun. Tapi kalau akhirat, tuan-tuan, kita akan berada di akhirat selama-lamanya. Masa pun akan dimatikan. Masa pun Allah akan ambil. Waktu itu baru kita sedar betapa dunia ni terlalu sikit dan singkat yang kita nak kejar sangat ni. Dan cerita tentang akhirat ni, ulama buat pengiraan. Berapa sebenarnya kalau kita kira ke calculate umur kita atau masa kita dekat dunia ni, kalau nak compare, nak dibandingkan dengan akhirat, adalah 2 minit setengah saja kita dekat dunia ni. Yang kita beria sangat ni, yang kita sayang sangat dunia ni, yang kita simpan kedekut ataupun tak nak bantu orang ni, menyebabkan akhirnya kita akan menyesal dekat akhirat. Sebab tu kenapa Nafal juga para penonton, dekat akhirat di padang mahsyar ada perkataan-perkataan yang keluar daripada orang-orang di padang mahsyar yang dirakamkan dalam surah As-Sajdah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kami dah nampak, kami dah dengar. Kami dah nampak apa? Kami dah dengar apa? Kami dah nampak azab-azab yang tersedia untuk dosa-dosa kami. Dan kami dah nampak depan mata kami. Rupanya inilah dia pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Inilah pahala sabar kami. Inilah pahala doa kami yang tertangguh. Inilah pahala-pahala sedekah kami, wakaf kami. Baru nampak dekat akhirat. Dan sebab tu kenapa dunia ni perlu untuk kita manfaatkan sebaiknya untuk kita dapat jaminan dekat akhirat nanti. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia tempat kita meninggal. Ini bukan tempat kita. Tempat kita dekat akhirat. Maka Allah tempatkan kita 60 tahun, 70 tahun dekat dunia ni untuk menjamin tempat kita nanti dekat sana. Sebab tu apa saja amalan yang kita buat dekat sini, dia menentukan nasib kita dekat sana nanti. So sebab tu kenapa Nafal, saya nak pesan pada diri saya dan juga tuan-tuan dan perempuan, hidup kita hari-hari, pagi ni pun tengah tonton Assalamualaikum, niat kita apa? Niat kita hanya nak sukakan Allah. Apa sahaja yang Allah suka, maka kita buat pagi ni, kita buat hari ni, dan kita buat hari-hari. So banyak amalan-amalan yang Allah suka, yang Allah redha perbuatan ini kita buat, maka tuan-tuan dan puan-puan kena bersusah payah, bermujahadah untuk buat. Sebab endingnya dalam Al-Quran surah Al-Mulk yang kita biasa baca sebelum tidur tu, Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ni maksudnya apa? Allah tak minta kita jadi al-ahsan, maksudnya perfect dalam amalan. Allah request dan minta kita, yang Allah nak adalah kita lebih baik amalan kita. Sebab Allah tahu kita tak pernah sempurna dalam amalan kita. Tapi yang Allah minta pada kita dalam surah Al-Mulk, engkau kena jadi lebih baik dalam memberi kebaikan, dalam membuat amalan.
Sebab tu kenapa kalau contoh semalam kita punya solat mungkin 2 rakaat sahaja semata-mata untuk sunat. Mungkin hari ini kita tambahkan solat sunat kita. Mungkin semalam sedekah kita mungkin RM5. So hari ini kita nak tambah RM6. Ya Allah tengok bukan berapa tinggi perfection dalam amalan, tapi penambahbaikan dalam amalan kita. Sebab endingnya Naufal, yang Allah tengok bukan amalan kita pun. Yang Allah tengok, yang membuatkan kita masuk syurga adalah redha daripada kita, maka kita masuk dalam syurga. Sebab tu dengan amalan ni moga-moga Allah sudi pandang kita, suka kita dan masukkan kita dalam syurga dia. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Tu nak buat apa yang Allah suka tu Ustaz. Dan Izzah sendiri mungkin nak tanyakan, sebab banyak rasanya amalan-amalan yang Allah suka, tetapi apakah amalan yang memang boleh jadi jaminan confirm lah insya-Allah ini tak ada lain, inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat buat yang memang akan menjamin pahalanya berterusan. Baik. Untuk bagi dapat Allah suka kepada kita tu. Dan Izzah. Benar. Once kita mati saja, manusia tetap manusia. Sifatnya akan mati. So bila kita mati, kita dah tak boleh nak solat. Dan bila mati, kita dah tak boleh nak buat amalan lain. Maka bila di alam barzakh dan akhirat, maka itu adalah ketika kita menerima apa sahaja ganjaran ataupun azab hasil perbuatan kita dekat dunia sepanjang kita hidup 60-70 tahun ni. Jadi bila cerita tentang bila dah mati, macam mana cara untuk kita ni walaupun dah meninggal dalam alam barzakh, kita masih lagi dapat pahala amalan macam kita masih hidup dan berbuat amal. Maka Nabi sebut ada 3 amalan. Yang mana 3 amalan ini kalau kita meninggal pun dia tak akan terputus. Yang pertama adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Orang masih amalkan ilmu tu, maka kita dapat pahala. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Sebab tu kenapa dalam pagi ni saya nak cerita tentang bagaimana untuk kita nak berterusan dalam mendapat manfaat pahala walaupun kita dah meninggal. Tuan-tuan, kita kena cari satu tempat yang mana ada ketiga-tiganya dalam kita memberikan sumbangan dan infak. Ada ketiga-tiganya. Dan ketiga-tiga tu macam mana, kat mana? So kita pergi ke tempat-tempat yang mana mereka ini anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Subhanallah. So kita akan dapat combo 3-3 sekali. Bayangkan tahfiz yang mana ada anak-anak yang tengah belajar Al-Quran, tengah belajar ilmu, dan kita infakkan sedekah, maka dapat 3-3 sekali. Kita dapat doa daripada anak-anak yang soleh dan salehah. Kita dapat ilmu yang mereka belajar itu asbab daripada sumbangan kita, memberi manfaat kepada mereka dan juga orang lain. Kita pun dapat. Yang ketiga adalah sedekah jariah, bangunan yang kita bangunkan hasil kita beri sumbangan, dia akan berterusan walaupun kita sudah pun tiada dekat dunia. Subhanallah, masya-Allah. Kadang-kadang kita sendiri nampak berkejaran dunia sendiri nak membina rumah-rumah besar-besar mahligai dunia. Tak nampak sebenarnya 3 perkara yang Nabi tinggalkan tu sebenarnya. Pesanan tu sebenarnya kita terlepas nampak. Baik Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan kompleks tahfiz Al-Quran Darut Tuba ni sendiri, macam mana gambarannya, berapa dananya dan macam mana para penonton nak menyumbang? Baik. Bila kita dah dengar tentang apa yang saya sebutkan tadi, kita nak bagi sumbangan, kalau boleh nak dapat 3-3 combo tu sekali. 3-3 sekali dapat, sekali bagi. So ada satu tahfiz di area Tangkak, Johor, tahfiz Al-Quran Darut Tuba, yang mana tahfiz ini sekarang ni tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan boleh nampak keadaan di tempat tahfiz ini semua adalah tahfiz anak-anak anak perempuan, tahfiz muslimat perempuan, yang mana dekat sini tempat mereka belajar adalah di kawasan perumahan. Dan mana bila tempat perumahan, dia kadang-kadang akan mengganggu ketenteraman awam. Sebab apa? Sebab bila menghafal Al-Quran, perlu untuk mengulang, perlu untuk membaca kuat dan sebagainya, dan bukan memberi ketidakselesaan pada orang ramai, juga kepada anak-anak kat dalam tu juga. Dan betapa kita perlu memberi sumbangan kepada mereka ini, sebab dekat situlah tempat belajar, dekat situlah tempat diorang riadah, kat situlah tempat diorang makan, kat situlah tempat diorang buat aktiviti, dalam tempat yang sama. Sebab tu kenapa tahfiz Al-Quran Darut Tuba ni dalam perancangan untuk membina satu kompleks yang memberi fasiliti untuk lebih ramai lagi orang untuk masuk. Sebab apa Naufal? Sekarang isu dia adalah mak ayah nak hantar, tapi setiap tahun tahfiz terpaksa tolak. Sebab apa? Sebab tak muat. Dah tak cukup untuk menampung. Jadi kenapa memerlukan dana sekitar 11 juta ringgit Malaysia, dan alhamdulillah hasil sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kami berjaya untuk mengumpulkan lebih kurang 700,000 ringgit Malaysia. Subhanallah, jauh lagi tu. Jauh lagi perjalanan, dan kami nak memohon pertolongan dan juga bantuan dan jasa baik pada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bantu anak-anak ini yang memang hari-hari hafal Quran, hari-hari menuntut ilmu, yang nak memberi manfaat kepada orang ramai. Dan tuan-tuan dan puan-puan, infak kita ni akan insya-Allah menjadi asbab dekat akhirat nanti kita akan terkejut. Lah,
RM100 yang aku bagi pagi ni, rupanya dia menjadi asbab untuk kita dapat masuk syurga. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu duit ini macam mana dia akan bantu kita, pengorbanan kita nanti dekat akhirat nanti. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Ustaz, mungkin yang terakhir, macam mana para dermawan, hartawan, budiman TB Al-Hijrah ni semua nak menyalurkan bantuannya kepada kompleks tahfiz Al-Quran Darul Tuba? Baik, tuan-tuan, dalam kesempatan yang ada ni, tuan-tuan nampak apa yang dipaparkan di kaca TV sekarang ni, tuan-tuan boleh ambil gambar supaya tak terlepas. Ambil gambar, tuan-tuan boleh salurkan melalui 3 cara. Yang pertama, boleh terus bank in kan sumbangan anda di akaun Maybank yang tertera Tahfiz Al-Quran Darul Tuba, ataupun tuan-tuan kalau nak dapatkan detail maklumat lanjut berkenaan dengan proses untuk membina kompleks Tahfiz Al-Quran Darul Tuba ni, boleh ke www.tahfizqurantuba.com, ataupun tuan-tuan boleh WhatsApp, call 3 nombor yang tertera ni, mungkin nak bertanya soalan ataupun mungkin ada sumbangan-sumbangan lain yang tuan-tuan boleh salurkan kepada mereka. Semoga anak-anak di Tahfiz Al-Quran Darul Tuba ni pagi ni dia boleh tersenyum sebab banyak sumbangan yang boleh terima hari ini. InsyaAllah. Moga-moga Allah permudahkan hartawan beriman sekalian, insyaAllah, untuk memperpanjangkan harta yang Allah pinjamkan kepada kita di dunia ini sementara untuk manfaat jaminan di akhirat kelak, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Da'i Izhar, insyaAllah. Moga Ustaz juga sihat selalu, insyaAllah, dan permudahkan urusan, insyaAllah. Kita berhenti berehat seketika. Terus stay bersama kami. Assalamualaikum. Sanggupkah kita melihat generasi pemimpin ini terus hanyut mengejar duniawi semata-mata? Ayuh bersama-sama kita bantu usaha Tahfiz Al-Quran Darul Tuba sekaligus menjadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi ulama dengan menyumbang kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darul Tuba sekarang.